Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan rahmat dan taufik daripada Allah, kita dikurniakan kenikmatan kesihatan, kelapangan masa dan rezeki yang melimpah ruah. Maka segianya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, untuk pertemuan kali ini saya ingin mengajak sidang jemaah sekalian untuk perhatikan satu tajuk, iaitu di sebalik taklifan adanya rahmat. Di sebalik taklifan adanya rahmat. Lalu kita perhatikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca pada mukadimah sebentar tadi. Pada ayat tersebut kita dapat perhatikan, kita dapat lihat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala ingin tunjukkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan mengurniakan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan kerahmatan, yang penuh dengan keampunan. Sekiranya lah kita lihat bagaimana umat-umat terdahulu mereka dikurniakan umur yang begitu panjang, tak kala daripada itu sudah pastilah amalan mereka pun banyak. Bagaimana pula kita dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sendiri pernah menyatakan umru ummati baina siti wa sab'i. Umur di kalangan umat aku lingkungan 60 atau 70 tahun sahaja. Selebihnya daripada itu merupakan satu anugerah dan satu bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pastilah kalau kita hendak dibandingkan sudut ruangan untuk kita buat amal ibadat dengan umat-umat terdahulu, nescaya kita tidak dapat tandingi pada sudut masanya, pada sudut panjang zamannya. Namun di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingin menzahirkan tanda kasih sayang terhadap umat Muhammad. Di sinilah Allah taala ingin menzahirkan tanda kasih sayangnya terhadap rasulnya, terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan memberi anugerah bulan Ramadan ini, yang mana di dalamnya ada satu malam yang digandakan seumpama 1000 bulan, sebagaimana firman Allah Ta'ala menyatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada malam tersebut gandaan amalan sehingga 1000 bulan, iaitu tidak lain tidak bukan Lailatul Qadr yang terdapat di sepanjang bulan Ramadan al-Mubarak. Lalu di sini juga Allah Ta'ala menzahirkan kerahmatan dia kepada Nabi dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan mengurniakan satu kitab pedoman supaya kita berjaya dunia dan akhirat, iaitu Al-Quranul Karim, sebagaimana firman Allah Ta'ala menyatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah Ta'ala menurunkan kita Al-Quranul Karim sebagai jalan hudan linnas, memberi petunjuk kepada kita. Jadi di sinilah Allah Ta'ala telah zahirkan bagaimana tanda kasih sayangnya dengan umur yang begitu singkat 60 atau 70 tahun. Tetapi terdapat di dalam bulan Ramadan ini umpama amal ibadat 1000 bulan gandaan, 1000 bulan gandaan, ataupun menepati 80 tahun sepanjang tahun itu melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba kita perhatikan pula betapa indahnya olahan gaya bahasa
yang Allah Subhanahu wa taala tatkala ia hendak mentaklifkan satu tanggungjawab kepada hamba-Nya, Allah Taala menggunakan terbaik pada sudut gaya bahasa kalamullah. Kita lihat Allah Taala nyatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Subhanahu wa taala panggil pada peringkat awal, ia panggil kita ni selaku hamba-Nya, orang-orang yang beriman. Seolah-olah di situ kita ni tergolong mereka yang berjaya, yang sudah berjaya dunia dan akhirat. Ya ayyuhallazina amanu. Allah Taala tidak panggil ya ayyuhallazina kafirun, wahai orang-orang kafir. Kerana apa? Kerana apa tidak diberikan tanggungjawab ibadat kepada mereka. Nescaya Allah Taala yang Maha mengetahui, jikalau ditaklifkan ibadat kepada mereka, nescaya mereka menolak. Adapun kita, Allah Ta'ala panggil dengan panggilan yang elok, panggil dengan panggilan yang terbaik, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Setelah itu barulah Allah Ta'ala kurniakan taklifan, kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman. Allah Ta'ala Maha mengetahui kita ni lemah, khuliqal insanu dha'ifa. Lalu Allah Ta'ala panggil lembu, barulah Allah Ta'ala kurniakan, kama kutiba alaikumusiyam, aku perintah ke atas kamu puasa, berat. Setelah 11 bulan sebelum ini kita senantiasa menjamu selera pada siang hari, tiba-tiba datang 1 bulan kita terpaksa menahan daripada makan minum dan perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Lalu Allah Ta'ala menggunakan gaya bahasa untuk menenangkan hati hamba-Nya lagi dengan menyatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ke atas kamu sahaja yang melaksanakan ibadah puasa, sesungguhnya aku telah perwajibkan kepada umat-umat terdahulu, bagaimana mereka dapat lalui, takkanlah kamu tidak dapat lalui. Maka setelah dengar kalimah demikian rupa di kalangan kita, dengar, kita merasa lega dan merasa beban yang kita pikul itu ringanlah sikit. Kerana bukan kita sahaja yang melaksanakan ibadat puasa, umat terdahulu pun telah lalui ibadat demikian rupa, mereka dapat lalui, nescaya kita pun dapat lalui. Akhirnya Allah Ta'ala nyatakan la'allakum tattaqun. Di sinilah Allah Ta'ala nyatakan berita gembira, khabaran gembira, seolah-olah Allah Ta'ala menyatakan, andainya kamu melakukan ibadat puasa imanan wahtisaban, dengan penuh kesungguhan, penhisaban, pengharapan dengan Allah, nescaya kamu tergolong di kalangan mereka yang bertakwa kepada Allah, berjayalah dunia dan akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gembira tatkala dapat lalui bulan Ramadan di dalam hayat, di dalam hidupnya. Kerana sehingga baginda pernah menyatakan satu doa tatkala ia berada di dalam bulan Ramadan, iaitu Rasulullah pernah melantungkan satu doa, iaitu Allahumma salimni ya Allah, salimni ya Allah, salimni, sejahtera selamatlah aku di dalam bulan Ramadan ini. Namun di sebalik kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh di lubuk hati baginda risau kepada umatnya. Kerisauan baginda, kebimbangan baginda, takut umatnya yang akan datang mensia-siakan bulan Ramadan, lalui Ramadan dengan begitu sahaja. Ingatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu ketika beliau berada di kalangan para sahabat dalam satu halaqah. Lalu baginda pernah menyatakan, aku sungguh rindu kepada saudaraku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah kami yang kamu masukkan yang kamu rindu itu? La, Nabi jawab, la antum ashabi. Sesungguhnya aku rindu kepada alladzina amanu yaru walam yarun. Aku rindu kepada orang yang beriman kepadaku. Dalam masa yang sama mereka tidak dapat melihat aku. Mudah-mudahan kita lah mudah-mudahannya tergolong di kalangan yang Nabi masukkan, ia merindui umatnya yang beriman kepadanya walaupun kita tidak dapat melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mata musyahadah. Oleh kerana itulah maka marilah kita sama-sama rasa kebertanggungjawaban
untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, agar tergolongnya kita semua di kalangan mereka yang berjaya dunia dan akhirat. Oleh demikian itulah, nyatalah pada kita di sebalik taklifan ibadat Ramadan ini, rupanya ada rahmat yang begitu luas terbentang untuk kita kecapi di akhirat kelak. Di akhirat kelak nanti insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma la yuhzamu junduk wa la yukhlafu wa'duk. Nas'aluka bismika al-a'zam wa wajhika al-akram an tahfazana bihifdhik.